Okey, selamat datang students. Okey, ini adalah sambungan tentang bahagian-bahagian soalan yang belum kita bincangkan, yang kita tak sempat bincang pada minggu pertama. Jadi kamu dikehendaki mengikuti video ini sepenuhnya supaya kamu dapat kesemua maklumat secara terperinci tentang soalan-soalan yang akan cikgu bincangkan, yang akan dibincangkan oleh cikgu. Baik. Hari itu kita dah buat praktis SPM 1. Baik, yang ini adalah praktis SPM 2. Baik, sebelum kamu tonton video ini, baik kamu membuat mencuba dan membuat latihan ini terlebih dahulu. Okey, sebelum kamu mendapat jawapan daripada cikgu. Kalau anda belum buat lagi, kamu boleh pause video ini dan selesaikan tanggungjawab anda dulu. Baru kamu kena ikuti video cikgu untuk mendapatkan jawapan-jawapan berikut. Baik, kita tengok praktis SPM 2, cikgu letakkan fokus perpaduan. Okey. Baik, kita tengok prakasa utama. Prakasa maksudnya langkah. Prakasa maksudnya langkah. Okey, kejap. Baik, prakasa maksudnya langkah. Okey, dia sama maksud saja. Okey, jangan potonglah. Prakasa maksudnya langkah. Prakasa utama yang perlu dijalankan adalah pemupukan perpaduan kaum sejak kecil. Dalam konteks ini, ibu bapa dan pihak sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan tanggungjawab tersebut. Baik, kita tengok dua ayat yang pertama ni. Baik, prakasa utama yang perlu dijalankan adalah pemupukan. Salah. Sebab kalau dia ada imbuhan pe dan an, pemupukan maksudnya dia adalah kata nama, frasa nama. Maka kamu tak boleh guna kata pemberi adalah. Dan lagi satu, pemupukan tak boleh ada dua K. Yang itu adalah kesalahan imbuhan. Okey. Kita ada untuk imbuhan pe, kita ada pe-an saja. Lepas tu ayat kedua, dalam konteks ini, maksudnya dalam hal ini, ibu bapa dan pihak sekolah memainkan peranan penting dalam perlaksanaan. Saya tak pasti kenapa kamu letak per. Okey, pelaksanaan. Kesalahan imbuhan lagi. Tanggungjawab kena rapat. Kata majmuk mantap kenalah rapat. Baik. Right. Kamu tengok Okey, kenapa saya cakap imbuhan pe-an ni frasa nama, kamu kena tahu apa itu frasa nama? Frasa nama biasanya semua kata nama am. Kata nama am ni termasuk kata nama apa ni kita cakap? Kata nama abstract juga. Kata nama konkret dan kata nama abstract. Abstract means something that we cannot touch, we cannot taste, we cannot hold, we cannot see. Contoh, kelaparan, peperiksaan. Kita tak boleh tengok. Lagi apa? Cerita, berita, elektrik, haba. Yang ni semua benda-benda yang kita tak boleh pegang, tapi benda tu wujud. Kita panggil kata nama am abstract. Okey, semua kata nama am dan khas adalah frasa nama. Lepas tu kita kena tengok kata terbitan. Kata terbitan macam mana yang boleh membentuk frasa nama? Kata terbitan ada 4 imbuhan yang boleh membentuk frasa nama. Contoh ke-an, dia punya kawan. Dia pe dan an. Ke-an, pe-an. Lepas tu pe-an ni kena cerai. Jadi pe dia asing, an dia jadi asing. Jadi ke-an, pe-an, pe saja, an saja. Yang ni semua adalah kata nama. Contoh cantik ialah kata adjektif. Kalau kita letak ke-an, dia akan jadi kecantikan. Maka kecantikan ini bukan kata adjektif lagi. Kata adjektif di sini berfungsi sebagai frasa nama. Lagi satu contoh. Kamu cuba ambil lari. Kalau lari maksudnya kata kerja. Berlari maksudnya kata kerja. Melarikan diri maksudnya kata kerja. Tapi pelarian, dia tak lagi berfungsi sebagai kata kerja. Sebaliknya, dia berfungsi sebagai kata nama. Pelarian. Lagi satu, kita ambil sapu. Sapu dah, sweep. Okey.
Kalau sapu, kalau kita bagi imbuhan per, dia jadi penyapu. Alat. Alat ialah kata nama am. Okey, lagi satu. Contoh lain. Okey. Okey. Okay, I'm going to use something very simple. Okay, didik. Didik maksudnya we educate people, mendidik. Jadi kalau kita hasil didikan itu kita panggil didikan. Hasil didik itu akan dipanggil didikan. Okay? Didikan adalah kata nama, bukan lagi kata kerja. Baik. Sebab itu kamu tak boleh letak adalah pemumpukan, ialah. Okay, adalah tukar jadi ialah. Pemumpukan dia ada double K kan. Kamu letak satu K sudah cukup lah. Pemumpukan. Perlaksanaan tukar jadi pelaksanaan. Tak ada imbuhan R di sini. Pelaksanaan saja. Dan tanggungjawab yang dieja pisah di sini. Kamu kena rapatkan. Sebab tanggungjawab ialah kata majmuk mantap. Mantap maksudnya dia ada beberapa jenis perkataan yang walaupun dia kata majmuk, dia tak akan dieja pisah, dieja rapat. Contoh setiausaha, tanda tangan, olahraga, bumi putera, warga negara, macam tu. Baik, seterusnya. Andai kata semangat tersebut dipupuk sejak anak di pangkuan ibu bapa, tentu amalan tersebut kekal hingga dewasa, hingga ke dewasa. Jika keadaan ini dapat diwujudkan, nescaya semua hasrat yang ingin negara capai akan terlaksana. Kita akan tengok. Ada kesalahan juga. Baik, kamu tengok. Andai kata, dia salah. Saya letak 5 kesalahan je. Ada banyak kesalahan. Okey, tapi dalam exam, walaupun kamu jumpa lebih daripada 5 kesalahan, dia memang secara sengaja dia akan bagi lebih daripada 5 kesalahan. Tetapi anda perlu tulis 5 yang anda yakin sahaja. Okey? Kadang-kadang penggubal soalan pun tak tahu yang tu salah. Kita boleh nampak ada banyak kesalahan bahasa Melayu walaupun kertas tu adalah kertas SPM bahasa Melayu. Dia bukan tanya dalam soalan ni. Dia contoh dalam soalan karangan kan. Dia tulis ayat dia kan. Ayat dia pun ada berlambak kesalahan. Jadi kita kena peka dan cakna akan kesalahan-kesalahan ini. Baik, andai kata semangat tersebut dipupuk sejak anak kecil, anak di pangkuan ibu bapa, tentu amalan tersebut akan kekal hingga ke, tak boleh wujud macam tu. Okey, tak boleh guna serentak. Jika keadaan ini dapat diwujudkan, nescaya semua hasrat yang ingin negara capai. Mana boleh ingin negara capai? Negara ialah kata ganti diri ketiga. Jadi mana boleh kita gunakan pempesifan diri pertama. Okey, baik. Di sini saya akan explain. Andai kata kan. Andai kata ialah perkataan yang perlu anda eja secara terpisah. Andai kata. Okey, andai kata. Lepas tu kita ada hingga ke. Hingga ke tak boleh kita gabung. Tulis hingga sudah cukup lah. Hingga dewasa. Tak boleh ke dewasa. Okey. Jika keadaan ini nescaya semua hasrat yang negara capai, tukar jadi dicapai oleh negara. Mana? Ini saya tengok paling banyak calon yang tak boleh. Dia kesan, dia tak ada alam dalam diri dia. You kena selalu expect soalan pasif. Ayat pasif ni, mempasifkan frasa ini. Mesti kena mengharapkan soalan-soalan begini. Kenapa saya boleh mengesan kesalahan sebaik saja saya boleh baca? Sebab saya selalu expect, mengharapkan soalan macam ni. Okey, bukan sebagai guru masa saya dulu cikgu murid-murid. Okey, dicapai oleh negara. Okey, baik. Itu saja untuk petikan 1. Kita pergi petikan kedua. Kempen perpaduan kaum dengan besar-besaran hendaklah dijalankan. Kempen-kempen yang dijalankan biasanya akan memberikan akibat kepada masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh.
Kempen perpaduan kaum dapat dijalankan melalui media elektronik, internet dan media sosial. Selain televisyen, radio, surat khabar dan majalah, lain-lain media seperti brosur dan iklan dapat digunakan demi untuk mencapai hasrat tersebut. Baik, kita boleh jumpa dah masa kita baca go through tadi kita dah jumpakan kesalahan. Okey, kita tengok ayat pertama dulu. Kempen perpaduan kaum dengan besar-besaran hendaklah diadakan. Mana boleh kempen perpaduan kaum dengan besar-besaran? Secara besar-besaran. Dia tak sama maksud. Okey. Dengan tu kena tukar kepada secara, tak sesuai di sini kita guna sebagai dengan. Sebab dengan ialah kata sendi nama. Selepas kata sendi nama, kita kena ada kata nama. Ini besar-besaran adalah kata adjektif. Jadi dia akan jadi frasa yang salah. Okey, setiap kata sendi nama mesti diikuti oleh kata nama, frasa nama. Jadi besar-besaran di sini bukanlah frasa nama tetapi frasa adjektif. Jadi kita tukarlah dengan. Dengan tu tukar jadi secara besar-besaran, boleh diterima. Baik, seterusnya. Kempen-kempen yang dijalankan biasanya akan memberikan akibat kepada masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Ini ayat macam pelik. Kempen-kempen yang dijalankan biasanya akan memberikan kesan kepada masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Actually, perasaan ini pun salah juga. Okay. Dia akan memberikan, akibat tu kita tukar jadi kesan dulu. Okay, kita kena bagi tahu. Kita nak bagi tahu masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Oh, tak. Yang tu tak salah. Saya rasa yang ni betul. Maksudnya dia akan memberikan kesan kepada masyarakat yang lebih besar kelompoknya, a big group of people and menyeluruh overall. Okay? Ya, betul lah ayat tu. Akibat saja salah di sini. Saya ingat dia nak bagi tahu kesan yang lebih besar dan menyeluruh, tapi bukan. Dia membawa maksud masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Yang tu betul. Okay? Baik. Ayat tu mengelirukan, tapi untuk bacaan kali kedua kita boleh tahu apa tujuan penulis buat begitu. Baik. Yang ketiga, kempen perpaduan dapat dijalankan melalui media elektronik, internet. Internet kena ingat kata nama khas, jadi mesti dimulakan dengan huruf besar. Okey, yang ni betul lah. Internet dan media sosial. Selain televisyen, radio, surat khabar, surat khabar adalah kata majmuk eja pisah, dan majalah, lain-lain media. Kita tak guna lain-lain media. Kita gunakan media-media lain. Okey? Dan seperti brosur, ini ejaan bahasa Inggeris. Mana perginya ejaan bahasa Melayu? Dan iklan dapat digunakan demi untuk. Tak boleh guna serentak. Okey? Jadi kita cuba betulkan yang berikut. Surat khabar, kamu tak boleh eja rapat. Kamu kena senaraikan dulu ya. Dalam exam dia tak akan bagi box macam ni. Kamu nak letak box pun boleh ataupun tulis jawapan, arrow, beritahu yang betul. Sudah cukup. Okay. Lain-lain media. Lain-lain media kita tukar menjadi media-media lain. Ingat, lain kita tak boleh gandakan. Kita gandakan media. Kita tak cakap lain media. Kita cakap media lain. Okay. Yang ni kenapa orang selalu terkeliru. Kamu terikut-ikut direct translation of English. In English, we call other medias, right? In English, we call other media. Other medias. Okay. So, dalam bahasa Melayu pun lain-lain media. Bolehkah buat macam tu sebagai seorang pelajar bahasa Melayu? Kamu tak ambil berat langsung tentang bahasa Melayu, cara kamu buat terjemahan? Tepuk dada tanya selera lah. Baik, dalam bahasa Melayu, kalau kita nak buat penterjemahan untuk apa-apa yang bersifat majmuk, biasanya dia akan terbalik dari segi susunan untuk bahasa Melayu. Contoh, dia cakap other medias kan. Dalam bahasa Melayu, media datang dulu. Other is what? Lain kan? Lain-lain. Medias tu apa dia? More than one media. So, media lain lah. Okay? Tak percaya kamu tengok. Dalam English kita panggil chili sauce kan. Tapi dalam bahasa Melayu kita akan letakkan sauce dulu baru chili. Nampak tak? An easy research of this can lead you to the right answer, but kalau kita tak
buat tak tahu, memanglah sampai SPM satu hari pun kamu akan tanya soalan kepada saya, soalan tentang ni kepada saya. Okey, benda yang sama juga. Media-media lain. Baik, brochure. Brochure tukar jadi brosur. Demi untuk tukar jadi okey, kita kena tengok dulu. Demi sesuai ke untuk sesuai ke? Kadang-kadang dua-dua pun sesuai. Kita kena tengok. Contoh, tengok. Dan iklan dapat digunakan untuk mencapai hasrat tersebut lebih sesuai. Okey. Baik. Penyuntingan berakhir di sini. Kita jumpa di morfologi sekejap lagi ya. Morfologi ada juga yang belum saya bincang lagi kan, morfologi. Cara bina ayat. Okey, saya akan explain di sana. Baik, kita jumpa soalan morfologi. Okey. Soalan morfologi bahagian ini saya dah bagi tahu hari itu, dan kamu bolehlah cari bina ayat kamu sendiri. Di sini saya akan ajak kamu praktis dua dulu. Okey, baik, kita tengok. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 4 kata adjektif. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah atau menukar imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Baik. Jadi kita baca dulu. Mahasiswa perlu menjadi penggerak dan memperkasakan, maksudnya memperkuat semangat integrasi. Integrasi maksudnya perpaduan. Semangat integrasi nasional dalam mengukuhkan semangat perpaduan dan penyatuan erat masyarakat berbilang kaum di negara ini. Walaupun kebelakangan ini seringkali tercetusnya isu yang boleh mengeruhkan hubungan antara kaum, mengeruhkan hubungan maksudnya menyebabkan kaum Melayu, Cina, India, dia masing-masing bergaduh, mahasiswa perlulah rasional dengan membuat penilaian bijak agar persengketaan yang berlaku tidak berlarutan lama sehingga menjejaskan keharmonian dan kestabilan negara. Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Pulau Pinang, Amirul Muhammad Alif berkata, sebagai golongan intelektual dan berpelajaran, mahasiswa tidak seharusnya terlalu ta'assub. Ta'assub maksudnya don't be so obsessive. Don't be so fanatic. Jangan terlalu menghambakan diri kamu. Jangan terlalu ikut-ikut. Macam tu. Dalam sesuatu perkara, terutamanya apabila timbul persengketaan. Persengketaan maksudnya kita cakap apa? Persengketaan ni macam pergaduhan lah. Pergaduhan yang melibatkan perbezaan fahaman serta pendapat. Dia bagi tahu apa peranan mahasiswa dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey. Baik, 4 kata adjektif. Kata adjektif tu apa dia? Kita kena pastikan dulu. Kata adjektif dia adalah kata sifat. A word that we can use to describe something. Okey, perkataan yang kita gunakan untuk menghuraikan ciri-ciri sesuatu. Kata nama. For example, langkah yang efektif. Langkah yang macam mana? Langkah yang efektif. Efektif memberi sifat kepada langkah itu. Budak yang gemuk. Gemuk memberikan sifat kepada budak itu. Okey. Baik, macam tu. Jadi kita dah boleh kenal pasti beberapa kata adjektif di sini. Contoh, Malaysia perlu menjadi penggerak dan memperkasakan semangat integrasi nasional dalam memupuk semangat perpaduan dan penyatuan erat. Erat maksudnya rapat. Yang tu adalah kata adjektif. Masyarakat berbilang kaum di negara ini. Walaupun kebelakang ini seringkali tercetusnya isu-isu yang boleh mengeruhkan hubungan antara kaum, mahasiswa perlu rasional. Rasional adalah sejenis perasaan kan. Okey. Dengan membuat penilaian bijak. Bijak ialah kata adjektif juga. Agar persengketaan yang berlaku tidak berlarutan lama. Lama menunjukkan masa. Okey, kata adjektif masa. Sehingga menjejaskan keharmonian dan kestabilan negara. Jangan kamu letak harmoni, kata adjektif. Tak boleh. Cikgu dah bagi tahu kan tadi. Imbuhan kean
keharmonian atau kestabilan, dia akan menjadi kata nama. Kamu tak boleh ambil ya. Sebab tu penting untuk kamu tahu apa tu frasa nama. Kalau tak kamu tersilap pilih frasa adjektif. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar, okey, ini semata ya. Okey, sebagai golongan intelektual dan berpelajaran, mahasiswa tidak seharusnya terlalu taksub dalam sesuatu perkara, terutamanya apabila timbul persengketaan yang melibatkan perbezaan fahaman serta pendapat. Okey, cikgu boleh temukan 5 kata adjektif di sini. Jadi kamu pilihlah yang mana 4 yang kamu yakin. Mungkin taksub tu kamu tak berani sebab kamu kan kamu tak pastikan maksud perkataan taksub tu. Alright, cikgu akan cuba bina menggunakan perkataan taksub. Baik, taksub. Lepas tu kita ambil rasional. Lepas tu kita ambil erat, lama, bijak. Anything lah, erat dan bijak lah. Baik, kita akan tengok macam mana kita nak bina ayat ni. Baik, taksub. Taksub ni macam fanatik kan. Terlalu kamu kuat pegangan kamu untuk follow sesuatu. Okey, contoh. Baik. Taksub. Sifat taksub. Okey, taksub. Contoh. Kita macam don't be a fanatic towards ideology that can destroy our perpaduan. Okay, contoh. Baik. Okay, saya buat cakap aja. Kamu boleh buat dialog, tapi asalkan kamu ikut dia punya tanda baca semua betul lah. Usahlah ikuti. Usahlah taksub. Taksub terhadap ideologi yang boleh meranapkan, maksudnya memusnahkan, meranapkan perpaduan yang kita capai ini. Nasihat Cikgu Satya. Okey. Jangan usahlah taksub terhadap ideologi yang boleh meranapkan perpaduan yang kita capai ini. Don't be obsessed, fanatic towards ideology that can destroy the integrity among rakyat Malaysia. Rasional. Kita perlulah. Rasional maksudnya boleh berfikir, mengimbangkan yang mana baik, yang mana buruk. Kita perlulah rasional ketika mengambil sebarang keputusan supaya tindakan itu tidak merugikan diri dan orang lain. Baik, bolehkah kita bina macam ni? Contoh katakan ayat kamu. Kita perlulah rasional dalam setiap hal. Kalau kamu tulis macam tu, saya akan bagi setengah markah saja. Sebab kamu bukan saja bina ayat. Ayat yang kamu bina itu mesti sebagai pembaca, saya kena faham. Katakan saya ni bodoh lah. Okey lah, kurang cerdik. Okey, katakan saya kurang cerdik. Saya tak tahu apa maksud rasional. Tetapi lepas saya baca ayat kamu, there must be a certain idea developed in myself about what this rational is. Berdasarkan intonasi dan maksud ayat yang kamu nak cuba berikan. Contoh, saya katakan saya tak tahu rasional. Kita perlulah rasional. Apa tu rasional? Ketika mengambil sebarang keputusan supaya tindakan itu tidak merugikan diri dan orang lain. So at least saya boleh fikir, rational maksudnya a good decision. Okay, need to think a lot. Okay, I can go close to the meaning. Ayat yang kita bina tu mesti jelas menunjukkan maksud dia. Jangan kamu just guna saja. Lepas tu nak minta satu markah. Contoh lagi satu. Kita
Emak menasihati saya supaya rasional. Titik. Boleh ayat macam tu? Kosong lah ataupun setengah markah. Kamu ayat tu tak menunjukkan maksud. Rasional tu apa maksud dia? At least you kena hurai-hurai sikit. Sebab tu dalam arahan dia jelas maksudkan kan. Okay. Kamu kena membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Maksudnya ayat kamu tu kena jelas menunjukkan maksud. Kalau kamu tulis macam tu, maksudnya kamu melanggar peraturan. Kamu just guna saja tapi kamu tak faham akan maksud dan penggunaannya. Jadi mana boleh saya bagi markah? Okay? Baik. Seterusnya, erat. Erat sangat senang. Baik. Okay. Amalan bergotong royong menyebabkan hubungan masyarakat hubungan antara masyarakat hubungan antara masyarakat menjadi erat seperti isi dengan kuku. Saya tak gunakan erat sebagai peribahasa, okey? Isi dengan kuku. Okey, jadi kita bolehlah faham isi dengan kuku maksudnya erat tu macam close lah. We can understand the meaning. Okey, bijak. Okey, bijak is very very intelligent. Okey, kamu boleh bina ayat yang biasa. Contohnya Sazalina merupakan pelajar yang sangat bijak kerana dia selalu mendapat markah yang tertinggi dalam semua mata pelajaran. Cukuplah ayat kamu jelas, kena jelas menunjukkan maksud. Pendek boleh bina pendek. Saya tak kata kamu tak boleh bina ayat pendek. Ayat tu kena bagi tahu maksud dia dengan jelas sikit lah. Ingatlah kamu tu form 5. Form 4, form 5. Binalah ayat yang matang sikit. Bersesuaian dengan usia kita yang matang. Baik. Itu sahaja untuk video ini. Pautan video ini. Baik. Ada apa-apa persoalan lain, kamu boleh WhatsApp saya. Baik, saya akan bincangkan tutorial 4 dan 5 hari ini. Jadi, benda-benda ini perkara-perkara yang saya bincangkan tadi, perlu kamu siapkan sebelum kelas yang sebenar. Okay, lepas tu hantar snapshot, okay, all your work and send to me. Okay, maksud saya, praktis SPM 2 untuk bina ayat, praktis SPM 1 yang ni untuk saya semak. Okay, clear Yang ini kamu boleh salin saya punya atau nak bina sendiri pun boleh jugalah. Okay, yang ini kamu bina sendiri kan last week. Kamu hantar pada saya. Lepas tu, kamu punya sintaksis. Sintaksis untuk bahagian ni. Kamu boleh ambil jawapan saya. Tapi kamu kena snapshot. Bukti sebagai kamu mengikuti video saya dan buat. Dan bahagian sintaksis kita dah siapkan kedua-duanya. Jadi tak perlulah. Okay, baik. Jumpa kamu nanti pukul 7.30. Alright. Itu sahaja untuk video ini. Bye. Take care guys.